عاصمة لنا صيحة الحق حين التصادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Muhammad Siddiq bin Zailan, pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin dengan multimedia quiz. Hari ini saya akan membawakan kepada anda salah satu isu yang mana ia berkaitan dengan akidah kita. Kadang-kala individu itu sedar maupun tidak sedar telah melakukan perkara itu. Isu yang saya nak bawa kepada anda ialah perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Mari kita saksikan penerangan yang terperinci yang berkaitan dengan syirik daripada Al-Fadil Ustaz Abu Zaki. Beliau merupakan seorang pensyarah Usuluddin daripada Jabatan Usuluddin Quiz. Mari kita saksikan bersama. Syirik adalah perkataan dalam bahasa Arab yang bermaksud menyengutukan atau menyamakan. Dari segi istilah, syirik bermaksud menyamakan atau menyengutukan Allah dengan sesuatu makhluk. Syirik merupakan salah satu dosa besar, bahkan dosa paling besar yang tidak diampunkan oleh Allah SWT bagi manusia, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa dia disekutukan dengan sesuatu, tapi dia mengampunkan dosa-dosa yang lain bagi sesiapa yang dikehendaki. Syirik terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, syirik dalam perkara uluhiyah, yakni syirik menduakan Allah dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah SWT untuk disembah, seperti syirik dalam doa, berdoa kepada yang lain daripada Allah SWT, atau syirik dalam bentuk ibadah, menyembah selain daripada Allah SWT. Kemudian yang bahagian kedua, syirik dalam perkara rububiyah, yang menyentuh tentang kekuasaan dan pentadbiran Allah SWT, seperti mengatakan bahawa alam ini dicipta oleh yang lain daripada Allah Ta'ala, atau menisbahkan penciptaan alam kepada kuasa tabi'i, supernature dan lain-lain. Juga seperti mendakwa mendapat rezeki daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, menisbahkan penjagaan alam kepada makhluk yang lain seperti dewa dan sebagainya. Itu termasuk dalam syirik dalam bahagian rububiyah. Yang ketiga adalah syirik dalam perkara asma' dan sifat, yakni menyamakan nama-nama Allah dengan nama-nama makhluk, atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, seperti menyamakan sifat pemurah Allah sama dengan makhluk, atau sifat mulia Allah sama dengan mulianya makhluk, sedangkan Allah SWT jauh lebih pemurah, maha pemurah, lebih mulia, maha mulia daripada makhluk. Kemudian ulama juga membahagikan syirik kepada jenis-jenisnya, syirik kecil dan syirik besar. Syirik yang besar adalah perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Adapun syirik kecil atau disebut juga syirik yang tersembunyi adalah riya, iaitu manusia yang mengerjakan amalan yang sepatutnya dikerjakan untuk Allah SWT, seperti ibadah, berdoa dan lain-lain, tetapi dikerjakan kerana yang lain daripada Allah SWT. Contohnya orang beribadah kerana takut kepada gurunya, atau orang bersedekah kerana mengharapkan sanjungan daripada orang lain. Ini termasuk dalam perkara riya, iaitu perkara syirik kecil. Di sana ada juga pembahagian yang lain, iaitu bentuk-bentuk syirik. Syirik berdasarkan kepada perlakuan, perkataan ataupun i'tiqad. Syirik dalam perkara perlakuan seperti menyembah yang lain daripada Allah Ta'ala.
syirik dalam perkara percakapan, ucapan yang mengandungi maksud syirik, seperti menyatakan bahawa Tuhan itu ada 2 atau 3, atau menyatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Adapun syirik dari segi i'tiqad, itu adalah kepercayaan dalam hati. Mungkin tidak disebut pada mulutnya, tidak menyembah patung dan berhala, tetapi di dalam hati manusia itu menyatakan bahawa ada yang sama dengan Allah Ta'ala, ada yang serupa dengan Allah SWT. Syirik ini berbahaya terhadap manusia. Kesan paling besarnya adalah akidah seseorang itu, akidah seorang yang mengaku Islam itu menjadi rosak. Bila dia melakukan syirik, maka dia telah terkeluar daripada Islam, dan dia perlu bertaubat dan mengucap 2 kalimah syahadah sekali lagi. Kesan dari sudut akhiratnya, amalan kebajikan dan ibadah yang dilakukan sebelum itu terhapus, terbatal semuanya. Bila dia bertaubat, dia mengucap syahadah kembali, dia kena bermula dari segi amal baiknya dari kosong. Adapun amal buruknya dikira daripada dahulu. Itulah ruginya orang yang melakukan syirik. Kesan di akhirat juga adalah orang yang syirik tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah SWT jika dia tidak pernah bertaubat di dunia. Adapun dosa-dosa lain masih ada kemungkinan dan ruang. Dengan rahmat Allah Ta'ala boleh saja Allah Ta'ala ampunkan jika dia mahu, atau jika Allah Ta'ala tidak mahu, maka dia disiksa dalam neraka. Tetapi dosa-dosa lain itu bila telah terhapus ataupun dia telah habis tempoh hukumannya di neraka, orang itu akan masuk ke dalam syurga juga, kerana dia seorang yang beriman. Adapun orang yang syirik, apabila dia telah melakukan syirik dan dia tidak bertaubat di dunia, di akhirat dia masuk ke dalam neraka dan dia tidak akan keluar daripadanya selama-lamanya. Itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan syirik yang sempat kita bincangkan pada petang ini. Sehingga pertemuan yang akan datang, kita sudah saksikan penerangan berkaitan dengan syirik daripada Al-Fadil Ustaz Abu Zaki, yang mana sedikit telah menerangkan lagi apa itu syirik, pembahagian syirik, jenis-jenis syirik dan bahayanya syirik. Mari kita saksikan video lakonan semula yang berkaitan dengan syirik, iaitu bagi memperjelaskan lagi isi-isi yang telah diterangkan oleh Al-Fadil Ustaz Abu Zaki sebentar tadi. Mari. كسول البريد إذا النار شبت فنحن الضرام نحرق بالسيف جمع الطرام ونمحو عن الكون. Sampai masanya tak tahulah kalau hudud tu boleh isi periuk nasi kita. Nasi lemak. Laparlah hui, lapar. Hah? Tak ada? Alah. Tak apalah. Hudud kan ada. Kita nak didik anak kita, tak semestinya kita didik anak kita tu dengan cara kita rotan dia je. Contoh yang paling cantik semalam tu kita bagi, contoh pencuri. Orang tu mencuri, adakah kerja kita nak ambil buat hudud potong tangan dia saja? Tak apalah, dia curi tangan kanan, potong tangan kanan. Esok dia curi lagi, potong tangan kiri. Lepas tu dia curi lagi nak potong apa? Potong kaki pula. Curi lagi. Curi dengan mulut lah, dah tak ada tangan. Adakah kita nak melaksanakan hukum potong tangan tu ke, ataupun kita nak bawa dia, kita bagi kerja dekat dia? حين التصادم فنحن الأسود وبات الضياغم نفل الحديدا بعزم شديد نفل الحديدا بعزم شديد إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من. Begitulah antara video yang kami paparkan kepada anda
untuk kita jadikan sebagai pengajaran dan juga peringatan. Kita sebagai umat Islam perlu berhati-hati di dalam kehidupan seharian kita, sama ada dari segi perbuatan, percakapan dan juga yang lahir dari hati tanpa kita sedari. Semoga kita dihindarkan daripada perbuatan yang merosakkan akidah ini, terutamanya syirik ini. Ia adalah salah satu dosa yang besar dan tiada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan sebenar-benar taubat. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum. بالسيف جمع الطعام ونمحو عن الكون ليل الظلام فيبزغ في الكون فجر جديد فيبزغ في الكون فجر جديد صواريمنا في العدا قاطعات وأفعالنا في الأنبار ساطعات ونمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد بتوحيد ربي Akan Sayang lah, fikir lah tadi. kita sudah menerangkan pula. Apa nak kita pula? Jom kita saksikan video seorang ustaz Abu Zaki Boleh cut kan? Boleh Ustaz? Jangan tak cut pula.